Baik. Assalamualaikum dan selamat malam. Jadi malam ni kita akan teruskan lagi sesi kubu yang kedua tahun 2023, iaitu apa itu atheism menurut Julian Baggini. Saya minta masa lebih kurang lagi 2 atau 3 minit lagi kita akan mulakan ya. Terima kasih kepada yang menonton. Boleh share dulu, 2-3 minit kita akan mulakan. Jadi pada malam ni kita tidak bersiaran di toko buku rakyat, tapi kita bersiaran di markas ya, di Coket. Kita ada markas di Coket. Okey. Jadi kita akan mulakan dalam 2-3 minit lagi. Okey. Ini adalah sesi yang kedua, selepas sesi yang pertama yang dibuat pada beberapa minggu lepas dalam tahun ini. Jadi sebelum saya mulakan ya, jadi kubu tetap dibuat, dan kita akan cari lagi pembentang baru. Maksudnya tak adalah saudara-saudari akan menghadap muka saya saja. Jadi jika saudara-saudari tidak berpuas hati dengan pembentangan saya, saudara-saudari juga boleh melakukan satu rebuttal untuk membantai atau membantah hujah-hujah saya, ataupun membantah pembentangan saya. Kita di kubu akan memberikan ruang dan peluang ini, asalkan jangan dalam sesi itu banyak maki hamun lah. Jadi kita boleh terpulang saudara-saudari nak tutup muka macam mana ke. Kalau dalam Facebook ni kita boleh pakai macam-macam identiti ya. Kalau nak buat live, jadi saudara-saudari boleh lah menggunakan segala apa yang ada lah kalau nak buat pembentangan di kubu. Jadi kalau ada di belakang ni dengar bunyi motor ke apa, minta maaf lah. Jadi yang kerana ini adalah kondisi markas ini, kerana itu markas ini tidak digunakan untuk buat live, melainkan pada masa-masa tertentu sahaja. Saya ada nampak ini yang saya kenal lah. Saya minta maaf ada yang saya tak kenal. Saya ada nampak saudara Kumaran Nagapa, kawan lama saya. Apa khabar saudara? Saya dengar sudah pindah, sudah tutup rumah ataupun sudah pindah dari tempat lama di Batam Berjuntai. Saya harap semuanya okey ya, saudara Kumaran Nagapa. Minta maaf kalau saya salah orang. Saya ingat itu saudara Kumaran Nagapa. Okey. Juga Puan Shakira, terima kasih. Boleh share ya. Okey. Ada juga nampak seorang lagi kawan saya yang suka membeli buku ni. Saya tak ingat namanya sekarang ni. Okey. Terima kasih ya kerana masih lagi menonton bersama kubu di tahun 2023 ini. Kubu tahun ini sudah masuk tahun ke-9. Okey, kita tengok macam mana tahun ni, adakah kita akan membuat ulang tahun ya, ataupun kita tidak buat ulang tahun. Kita tengok macam mana. Kerana hendak membuat ini pun hendak meneruskan komitmen kubu berterusan diskusi selama hampir 9 tahun ini pun bukan satu jangka masa yang singkat, yang bukan satu benda yang mudah. Hamzah Yazid, panjang umur kubu, terima kasih. Kumaran Nagapa, salam Tuan Ben, masih di Juntai, pindah ke rumah mak mertua. Baik. Saya harap semuanya okey tuan eh. Kalau ada apa-apa boleh mesej. Baik. Saya sudah nampak ada 10 orang, jadi saya rasa boleh mula. Terima kasih kepada semua. Baik, jadi pada malam ni kita akan membicarakan tentang sebuah buku yang ditulis oleh Julian Baggini. Kalau Inggeris dia Atheism Short atau Very Short Introduction. Saudara-saudari boleh download sendiri.
Saya minta maaf kalau suara saya tak dengar. Boleh bagi tahu, saya akan dengarkan. Saya akan kuatkan lagi. Okey, jom baca buku. Semoga terus sukses Ben. Ya, tuan yang saya masukkan tadi. Saya lupa kejap nama tuan. Terima kasih tuan, jom baca buku. Ini adalah pembeli tetap, selalu pembeli banyak rumahnya ada buku-buku. Okey. Jadi saya ada Hamzah Yazid. Suara sangat jelas Ben, teruskan. Baik, terima kasih. Ada buku Indonesianya, apa itu atheism. Saya telah jual buku tu. Ada pembelinya. Jadi saya telah jual. Okey, betul, Abang Zaman Shah. Terima kasih Abang Zaman Shah. Saya minta maaf sangat-sangat. Saya sangat kenal abang, cuma saya terlalu lupa sekejap. Saya cam mukanya tapi saya lupa sekejap namanya. Terima kasih Abang Zaman. Terima kasih. Maknanya Abang Zaman kena beli selalu lah. Baru saya lagi ingat. Terima kasih ya. Baik, okey. Jadi buku tu saya telah jual lah, apa itu atheism. Jadi sebelum saya jual itu, saya pun tak nak lah, saya lupa. Sebab saya pun selalu lupa. Jadi saya nak mengambil inisiatif ni untuk nak mengingatkan saya. Jadi saya pun menulis dan nak mengupas buku itu, supaya buku itu yang telah terjual itu, jadi saya pun bolehlah telah kutip hasil pengetahuan daripada buku itu dengan membentangnya. Syah Syafirul, salam, apa khabar Abang? Baik, terima kasih Syah dari Penang ya. Terima kasih. Baik, apa itu atheism menurut Julian Baggini? Jadi kubu pada malam ini bukan bertujuan untuk melecehkan etis baik di seluruh dunia maupun di Malaysia. Kerana ini bukan debate atau dialog, tetapi hanyalah pembacaan dan perkongsian pembacaan. Maka ia diharapkan jauh dari niat hendak melecehkan. Perbincangan pada malam ini ialah tentang buku tulisan Julian Baggini. Baik. Okey ya semua kalau ada apa yang tak clear, tak jelas, boleh bagi tahu. Soalan yang berkaitan tajuk pun boleh diutarakan. Tapi pembentangan ni akan mengambil masa lama. Saya harap 1 jam boleh habis. Terima kasih Syah Syafirul, memang masih di Penang. Baik, saya teruskan. Julian Baggini tidaklah menjadi etis kerana diraba oleh para pederi gay bernafsu. Sebab selalu orang ingat jadi etis ni ada pengalaman trauma, diraba, di moles, diraba di tempat, kalau di Islam kita di pusat pengajian Islam dan sebagainya, atau ada pengalaman negatif dengan keluarga, dengan mak ayah. Julian Baggini ni seorang Kristian, dari keluarga Kristian, tapi dia tidak menjadi etis kerana ada pengalaman buruk. Kalau tengok ada cerita-cerita orang putih yang raba budak semua, Julian Baggini tidaklah salah seorang darinya. Dia tidak terkena lah. Kata Julian Baggini, sebaliknya beliau dibesarkan dalam lingkungan beragama yang boleh dikatakan halus dan ramah. Kata Julian Baggini ya. Dia mengakui dia dibesarkan oleh dalam lingkungan yang baik, halus dan ramah. Namun menurut Baggini, bentuk halus asuhan agama tersebut memberikan dampak-dampak jangka panjang. Maknanya kesan daripada agama yang baik itu, kata Baggini, masih lagi memberikan kesan-kesan jangka panjang. Ketika beliau di sekolah rendah, kata etis benar-benar memunculkan gambaran gelap tentang sesuatu yang seram, jahat dan mengancam. Maknanya walaupun tidak berdepan dengan pengalaman yang buruk, tetapi kata etis itu ada kesan yang seram, gelap dan mengancam. Percaya pada Tuhan dan patuh pada kehendak Tuhan membangunkan dia dan pelajar-pelajar lain akan kebaikan. Maknanya bila konsep percaya pada Tuhan ni adalah antitesis, adalah berbeza dengan etis tadi, membuat berasa baik. Tetapi akibat itu, kepercayaan apa pun yang menyangkal Tuhan dimaknai berlawanan dengan kebaikan itu. Jadi bila percaya pada Tuhan ni adalah satu benda yang baik, tidak percaya kepada Tuhan selalunya dianggap sebagai benda yang jahat. Ini adalah kesan-kesan yang Baggini maksudkan. Maknanya bila percaya pada Tuhan adalah satu yang baik, tidak percaya pada Tuhan menjadi satu yang jahat. Ini kesan-kesan yang Baggini maksudkan. Etis hanya dapat masuk dalam sisi gelap, kata Julian Baggini.
Tapi buku ini bukanlah nak bercerita atau memoir tentang pengalaman Bagini masa kecil. Itu hanya permulaan. Bagi Bagini, atheism menurut Bagini sangat mudah diuraikan. Atheism ni menurut Bagini mudah, simple. Atheism adalah kepercayaan bahawa tidak ada Tuhan ataupun dewa-dewa. Itu dia. Menolak Tuhan atau menolak dewa-dewa. Maknanya Tuhan ni dengan T huruf besar bermaksud Tuhan God lah, yang agama Semitik percaya, atau dewa-dewa seperti agama Hindu dan lain-lain politis percaya. Jadi menurut Bagini, atheism menolak kepercayaan bahawa tidak ada Tuhan ataupun dewa-dewa. Itu dia. Atheist menolak percaya pada Tuhan, menolak pada percayaan pada dewa-dewa. Dan penolakan etis terhadap Tuhan biasanya disertai dengan penolakan terhadap apa sahaja hal-hal supernatural dan transcendental. Maknanya benda-benda yang di luar kebiasaan, benda-benda transcendental, etis menolak. Kerana itu biasanya etis tidak percaya kepada kewujudan roh, kehidupan selepas mati, hantu dan kuasa-kuasa supernatural. Tapi ada juga dalam buku ni Bagini mengatakan ada juga etis yang tak percaya pada Tuhan, tapi ada juga benda-benda yang supernatural ni dia percaya. Tetapi selalunya, kebiasaannya etis dia akan bukan setakat menolak Tuhan, tapi dia juga akan menolak benda-benda supernatural dan transcendental, seperti tidak percaya pada roh, kehidupan selepas mati, hantu dan kuasa-kuasa supernatural lah. Baik, atheism tidak hanya bertentangan dengan theism dan bentuk-bentuk kepercayaan pada Tuhan lainnya. Baik, saya mudah dulu ya. Okey, atheism nanti akan diterangkan lagi tentang atheism ini. Tapi atheism ni mudahnya tidak percaya pada Tuhan. Theism, teis ni semua ni lah. Saya rasa semua yang menonton ni, semua ni teis lah kot lah. Semua kalau percaya pada Tuhan, teis lah. Teis tu kita lah penganutnya. Jadi anutan kita tu namanya theism. Kalau kita percaya pada satu Tuhan, monotheism. Tak percaya kepada banyak Tuhan, polytheism. Poly tu lah. Macam mudahnya, kalau saudara-saudari hidup lama, umur 30 ke atas, kan, saudara pernah dengar kan, dulu ada nada dering, polyphonic, monophonic, kan. Poly tu banyak, mono ni satu, kan. Jadi monotheist adalah orang percaya pada Tuhan yang satu lah. Kristian, Jew, Yahudi, Islam, mana-mana yang percaya pada Tuhan tu satu, monotheist lah. Kemudian dia percaya pada banyak Tuhan, polytheist. Okay. Tapi theist ni kita lah yang percaya pada Tuhan ni. Okay. Atheist menolak lah Tuhan-Tuhan ni. Okay. Atheism tidak hanya bertentangan dengan theism dan bentuk-bentuk kepercayaan kepada Tuhan lainnya, tetapi juga dengan agnosticism. Pun menolak agnosticism. Atheism tidak sama dengan agnostis. Agnosticism mendakwa kita tidak mampu mengetahui keberadaan Tuhan. Shafirul, yes, polyphonic, nostalgia zaman Nokia 2. Baik, polyphonic, monophonic ya. Okey, agnostik ni adalah apa? Agnostik adalah menangguhkan kepercayaan atau ketidakpercayaan kepada Tuhan. Maknanya dia tidak sepenuhnya menolak Tuhan dan dia tidak sepenuhnya menerima Tuhan. Bagi dia kepercayaan kepada Tuhan ni atau tidak percaya pada Tuhan ni, kita tidak ada bukti yang jelas. Jadi dia menangguhkan dulu kepercayaannya itu, menangguhkan dulu pegangannya itu. Itu dipanggil agnostik. Kerana agnostik ni mendakwa kita tidak mampu mengetahui keberadaan Tuhan, maka pilihan rasional hanyalah menangguhkan penghakiman, menangguhkan keputusan. Bagi agnostik, baik teis atau maupun etis, menyimpulkan terlalu jauh kerana membenarkan atau menolak keberadaan Tuhan. Jadi agnostik ni adalah posisi lain. Dia tidak ada bukti yang kuat tentang keberadaan Tuhan dan tidak ada bukti yang kuat untuk menolak keberadaan Tuhan. Menerima dan menolak, dia tidak ada bukti yang kuat. Jadi agnostik berhujah, kita sungguh tidak memiliki cukup bukti atau argumen untuk membenarkan salah satu posisi tersebut. Okey. Jadi atheism menurut Julian Bagini bukan setakat kontra dengan teis, politis, monoteis,
Kan? Bahkan juga kontra dengan agnostik. Kan? Itu adalah atheism. Atheism kontra lah, maknanya bukan setakat dengan yang percaya Tuhan, yang ragu, yang tidak mempunyai posisi tentang kewujudan Tuhan pun atheism kontra. Agaknya boleh tak seorang agnostik menjadi seorang agamis? Syah Syafirul lah. Saya jawab sambil-sambil lah. Kalau soalan tu yang saya rasa boleh jawab dengan ringkas lah. Kalau saya tengok ada satu jawapan, ada dulu seorang ni pernah tanya kepada seorang ulama Amerika ni. Nama dia, boleh saudara cari nama dia Shabir Ali kalau tak silap saya. Saya cuma tak tahu kelahiran dia apa. Muka dia gelap-gelap sikit, macam Pakistan ke atau India. Tapi dia cakap dia orang putih lah, mana dia lahir di Amerika lah. Jawapan tu dalam bahasa Inggeris, soalan pun dalam bahasa Inggeris. Saya rasa di Amerika atau Britain lah. Jadi dia kata soalan yang sama lah, adakah boleh menjadi seorang agnostik dan Islam? Adakah dalam masa yang sama boleh menjadi seorang Islam dan agnostik? Kalau kata dia boleh, kata dia boleh saudara cari sendiri ya, Shabir Ali, tak silap saya nama dia. Kalau soalan yang ringkas yang saya dah tahu jawapan, saya boleh terus jawab kan. Jadi bagi dia boleh menjadi ragu itu, tapi dalam masa yang sama boleh terus melakukan ibadah. Dia berdakwah lah. Jadi posisi agnostik dengan etis lain Argumentasi positif atheism. Baik, apa sebab? Okey, Dr. Shabir Ali Kanada, terima kasih. Imam Mudah Fadli, terima kasih ya. Terima kasih. Macam mana di Johor? Baik ya semua. Terima kasih atas ni, atas respon. Syah Safirul boleh tengok Dr. Shabir Ali. Baik, apa tujuan bagi ni tulis buku ni? Adakah saudara seorang etis? Jika tidak, mengapa? Saya bukan seorang etis jika tidak, mengapa? Mengapa itu tidaklah saya nak ceritakan di sini. Panjang ceritanya. Tapi saya jawab yang satu dulu pada isteri saya ni. Saya bukan etis Okey, baik. Tujuan utama bagi ni menulis buku ini ialah untuk menyediakan alasan positif mendukung atheism. Maknanya bagi ni tulis buku ni, saya minta buku tu tak ada saya nak tunjukkan di sini kerana buku tu telah dijual. Tak ada dah, sudah habis. Okey, baik. Jadi bagi ni tulis buku ni untuk menyediakan alasan positif kan. Sebab selalu orang ingat etis ni jahat, segala macam predikat negatif. Bagi ni tulis buku Atheism Very Short Introduction ni untuk menyediakan alasan positif, argumentasi positif atheism. Tetapi ramai pengkritik mengatakan hal ini tidak mungkin. Kerana apa pengkritik mengatakan tak mungkin? Kerana atheism menurut pengkritik bersifat parasit terhadap agama. Atheism, kata pengkritik, adalah parasit terhadap agama. Okey, kenapa? Kerana mereka memunculkan nama ni, ujian ni. Nama atheism sendiri merupakan bukti atheism. Bukti atheism adalah parasit, adalah atheism. Okey, sekali lagi minta. Nama atheism sendiri merupakan bukti atheism adalah parasit. Okey kerana atheist tu, okey, A tu okey, kita ada theist theist tadi, saya kata theist. Okey, dilekatkan A tu adalah negasi kepada theist. Jadi A tu tidak percaya, tidak pada Tuhan ni. Theist bertuhan. Jadi bila atheist tidak percaya pada Tuhan. Itu dia. Kalau saudara dah pernah dengar, baguslah. Kalau saudara belum dengar, ini ilmu yang untuk saudara lah. Jadi atheist tu maknanya penolakan terhadap Tuhan. Atheist, A tu adalah tidak, negasi. Sama juga dengan agnostik tadi. Asalnya adalah gnostik. A tu agnostik, tidak tahu. Gnostik tahu, agnostik tidak tahu. Okey atheist, agnostik. Okey jadi atheist menolak Tuhan. Theist percaya pada Tuhan lah. Okey dia letak A je. Jadi kerana itu pengkritik mengatakan dah, maknanya kamu ni adalah parasit. Kamu ni tak boleh hidup tanpa kami. Kerana itu kamu muncul
Kamu muncul, kamu tidak ada agama, kamu tidak ada satu belief sendiri, tapi kamu muncul pada kami theism, maka kamu menjadi atheist. Jadi kamu ni adalah parasit, kata para pengkritik. Apa tu atheist ni orang panggil atheist. Jadi orang kata parasit kepada teis. Kewujudan kamu bersebab kepada kami. Kerana adanya theism baru munculnya kamu sebagai tadi. Kamulah negatifnya, kamulah parasitnya. Kamulah parasit, kata teis. Kamu tak boleh muncul tanpa kamu tak boleh muncul dengan hanya saja. Kamu kena ada satu benda lain untuk kamu melekat. Itu yang kata parasit. Sebagai negasi kepercayaan teistik. Negasi ni menafikanlah. Ateis menafikan kepercayaan teis. Maka atheism sesungguhnya negatif dan bersandar pada keberadaan kepercayaan agama yang ditolak. Kewujudan kamu hanya boleh bila kamu bersandar pada kepercayaan agama yang kamu tolak. Okey. Apa kata Bagini? Bagini kata pandangan ini salah besar. Bagini menolaklah pandangan yang kata ateis ni adalah parasit. Kata Bagini, kenapa dia salah besar? Kerana ini adalah kesalahan etimologis. Etimologis ni adalah asal usul perkataan. Etimologi adalah asal usul perkataan. Ini adalah kesalahan etimologis, iaitu kesalahan berfikir bahawa cara terbaik memahami sebuah perkataan adalah dengan memahami asal usulnya perkataan tersebut. Jadi ini bagi ini adalah salah cara fikir. Kerana bila nak memahami satu benda, contohnya nak memahami etis, tengok asal akar perkataan dia. Ini bagi ni, cara begini adalah salah besar. Maknanya hujah orang yang mengatakan bahawa nak ukur etis ni melalui perkataan etis itu sendiri, bagi ni ini adalah kesalahan etimologis. Okey. Pandangan sebegini tidak selalu terbukti benar. Baik. Apa lagi hujah dia? Contohnya, kata begini, asal usul filsafat. Okey, filsafat bahasa Indonesia lah, kita falsafah. Inggeris filosofi. Dalam bahasa berasal daripada perkataan Yunani. Daripada perkataan Yunani, filosofi. Dalam terjemahannya adalah cinta akan kebijaksanaan, love of wisdom. Ini adalah asal atau akar atau maksud kepada filosofi, filsafat itu. Cinta pada kebijaksanaan. Tapi adakah hari ini jika orang mengatakan dicinta kepada kebijaksanaan, itu adalah filosofi yang dimaksudkan pada pengertian hari ini? Ini yang bagi ni kata salah besar dalam etimologi. Bila kamu nak ketahui satu kebenaran tu, kamu lihat pada akar perkataan dia. Ini salah besar menurut bagi ni. Kerana filsafat yang dimaksudkan orang yang dipelajari di universiti-universiti, bukan di Malaysia, di tempat lain, filsafat itu bukanlah sekadar love of wisdom. Sebab kalau love of wisdom ni, orang tua kampung kita pun dah berfilsafat. Tapi love of wisdom, filsafat yang dimaksudkan tu lebih daripada love of wisdom. Cuma akar katanya sahaja ialah love of wisdom, filosofi. Okey. Tetapi apakah makna filsafat kini tidak dapat benar-benar dimengerti hanya dengan mengetahui fakta asal usul kata itu? Jadi hanya satu perkataan saja nak mengetahui tentang maksud tu tak cukup. Okey, seterusnya. Okey, ini cerita ni kalau tak jelas saya akan baca sampai habis. Kalau tak jelas saya boleh ulang balik. Okey, Imam Mudah Fadil ada bagi link. Saya tak boleh tengok link ya. Terima kasih. Ini link untuk apa ya? Okey, tak apa. Saya akan bagi satu cerita yang bagi ni berikan. Nanti kalau tak jelas saya akan ulang balik. Sebab saya nak jugalah para pendengar mendapat sedikit kefahaman juga. A political contoh positif. Baik saudara Kumaran.
Ya, sebab ini contoh saudara bagi, saya tak boleh nak jelaskan banyak lah. Tapi maksud dia, saya setujulah dengan ujar bagi ni ya. Maknanya satu terma itu mestilah dia bukan sekadar etimologi. Dia mestilah ada pengertian dia, perbahasan dia. Jadi kalau nak menilai satu terma itu berdasarkan etimologinya tak cukup. Baik, saya bagi satu cerita yang bagi ni sebutkan. Jika saudara tak jelas, nanti saudara boleh saudara-saudari boleh bagi tahu, saya akan ulang balik. Di Scotland ada sebuah tasik bernama Tasik Ness. Di Scotland ada sebuah tasik bernama Tasik Ness. Ramai orang di Scotland, pastinya hampir majoriti percaya bahawa tasik atau danau Ness itu, kita ambil tasik je lah. Ramai orang di Scotland, pastinya hampir majoriti percaya bahawa tasik Ness itu sama seperti tasik lainnya di negara tersebut. Di Scotland ada sebuah tasik nama Tasik Ness. Jadi orang di Scotland percaya bahawa Tasik Ness itu sama saja macam tasik-tasik lain. Buruh saya saya kena tutup laptop ya. Saya tutup dulu sekejap lagi saya kena tutup wire dulu kejap. Okey, baik. Okey. Tasik Ness Okey. Tapi dekat situ juga ada sejumlah orang percaya di tasik itu berisi makhluk aneh. Okey, terima kasih Syah Syafirul. Lost Name Monster Nessie, good. Okey. Baik, ini contoh yang diberikan Tapi ada sejumlah orang percaya di tasik itu berisi makhluk aneh, dikenali sebagai raksasa Tasik Ness. Saya guna istilah Melayu ya, Loch Ness Monster ni, Syah Syafirul, saya guna istilah Melayu Maknanya ada orang di situ, ada orang percaya dekat tasik itu ada makhluk aneh, dikenali sebagai raksasa Tasik Ness. Ramai orang mendakwa telah melihat raksasa itu, walaupun tidak ada bukti kuat mendukung keberadaan raksasa itu pernah diberikan. Ada orang kata pernah melihat raksasa di Tasik Ness itu, tapi tidak boleh memberikan bukti yang kuat. Semua cakap lihat lah, tapi tak ada bukti yang kuat. Okay, saya harap saudara-saudara boleh follow. Jumlah orang yang percaya kepada raksasa itu mulai tumbuh, mulai banyak. Ramai orang mula percaya kepada raksasa itu. Okay. Bila ramai orang percaya kepada raksasa itu, ramailah orang kata, adalah orang kata kepada dia orang ni. Orang kata kepada orang yang percaya kepada raksasa itu. Okey, orang kata kepada orang yang melihat raksasa itu sebagai Nessie. Mereka mengeluarkan satu terma, mereka mengatakan orang yang melihat raksasa ini, yang percaya pada raksasa ini sebagai Nessie. Dia orang mengejek lah. Awalnya perkataan Nessie itu dibuat oleh orang lain dengan setengah menghina, maknanya untuk mengejek. Mereka mengejek orang yang melihat raksasa itu, yang mendakwa melihat. Namun jumlah Nessis, orang yang diejek tadi, jumlah orang yang kata melihat tadi semakin terus meningkat. Dan nama Nessis itu bukan lagi gurauan atau hinaan. Makin lama makin ramai orang percaya pada wujudnya raksasa itu. Jumlah ini makin meningkat, Nessis ni. Jadi nama Nessie ini bukan lagi gurauan atau hinaan. Walaupun pada kenyataannya bukti pendukung keberadaan raksasa Nessie itu masih kurang. Maknanya bukti tentang keberadaan raksasa Nessie itu masih kurang. Kemudian menjadi Nessie ini segera merupakan norma. Okey, maknanya ramai orang dah mula menganggap diri mereka Nessis. Kemudian yang menjadi minoriti yang tidak percaya pada Nessis ini mendapat nama mereka sendiri, iaitu Nessis. Ini yang saya nak kata ni. Maknanya mereka ini menolak untuk percaya kepada Nessis ini. Yang sebelum ni mereka percaya je tasik tu tak ada apa-apa. Kemudian mereka
mendapat gelar baru sebagai anesis. Jadi macam mana pula kamu nak kata kami ni adalah yang muncul selepas kamu, sedangkan selama ni kami lihat tasik tu tak ada apa. Kamu datang kemudian kamu lihat tasik tu, kamu kata ada raksasa. Kamu lihat ada raksasa sedangkan tidak ada bukti. Tapi lama kelamaan jumlah kamu makin banyak, kamu mendapat nama baru yang mungkin nama ni kami yang berikan, kami yang ejek nama kamu sebagai Nessie. Tapi lama kelamaan jumlah kamu makin bertambah. Kamu pun mendapat nama yang kami bagi tadi, Nessie tadi. Akhirnya ramai orang ikut. Tiba-tiba kami pula menjadi Nessie. Saya harap teman-teman boleh follow ya. Saya punya bagi ni punya cerita yang saya telah melayukan, yang saya telah cuba untuk fahamkan. Maknanya dia nak kata kat sini, macam mana pula ateis ni boleh menjadi parasyik, sedangkan selama ini kami elok aja, kami lihat alam semua. Tiba-tiba kamu semua, ada orang percaya kepada Nabi, kepada Tuhan. Kemudian tiba-tiba kami pula yang menjadi kepada kamu. Ini yang dia nak timbulkan lah. Maknanya percaya kepada Nessie itu adalah yang datang kemudian. Bukan orang yang tak percaya kepada Nessie itu yang datang kemudian, tapi yang percaya kepada Nessie itu yang datang kemudian. Saya harap saudara boleh follow. Kalau tak boleh follow, saya boleh ulang balik sekali lagi. Sebab saya pun, macam saya cakap, saya nak sama-sama boleh faham. Saya pun nak berkongsi kepahaman, dan saya pun boleh mengingatlah dengan cara saya cuba menerangkan ni. Baik. Tentang moral. Baik, seterusnya ya. Saya, macam saya sebutkan sebelum ni, saya tidaklah cuba nak membahaskan seluruh isi buku ni dalam masa 1 jam 2 jam ni. Tapi kita cubalah yang mana yang berat ataupun yang mana yang dicakapkan oleh Bagini ya. Saya mengambil benda-benda yang penting, dan ada jugalah yang saya terlepas ya. Tentang moral. Okey, Bagini memulakan bahagian 3 dengan mengkritik watak dalam novel Dostoyevsky, iaitu Ivan Karamazov, yang berkata tanpa Tuhan apa saja dibolehkan. Maknanya dalam satu novel Dostoyevsky ni, watak dia Ivan Karamazov berkata tanpa Tuhan apa saja diperbolehkan. Maknanya bila tidak ada Tuhan, apa saja diperbolehkan. Bagini kritik lah. Apa Bagini buat? Apa lagi hujah Bagini dalam hal ini? Okey, Plato kata Bagini membuat masalah ini teramat sangat jelas dalam sebuah dialog berjudul Euthyphro. Saya tak pasti ya sebutan dia macam mana. Okey, tapi ada sebuah dialog yang dibuat oleh Plato tentang wataknya Socrates. Dialog itu berjudul Euthyphro. Okey, asal nama dilema tersebut. Okey. Socrates melempar pertanyaannya dalam cerita Plato ni. Dalam cerita Plato, Socrates melempar pertanyaannya. Apakah dewa-dewa memilih apa yang baik? Saya harap saudara-saudari memberi perhatian ya terhadap apa yang saya katakan ini. Kalau tak faham boleh bagi tahu, saya cuba ulang. Socrates melempar pertanyaannya, apakah dewa-dewa memilih apa yang baik kerana hal tersebut baik, atau apakah yang baik itu baik kerana dewa-dewa memilihnya? Sesuatu itu baik kerana benda itu memang baik, atau sesuatu itu baik kerana dewa-dewa yang memilih sesuatu itu menjadi baik? Dialog ini dinamakan sebagai dialog Euthyphro. Okey, sekali lagi ya. Socrates melempar pertanyaannya, apakah dewa-dewa memilih apa yang baik kerana hal tersebut baik, atau apakah yang baik itu baik kerana dewa-dewa memilihnya? Okey, dia memang guna dewa-dewa, tapi maknanya tidak semestinya tertakluk pada dewa-dewa lah pada zaman Socrates itu. Maknanya pada hari ini termasuklah Tuhan sekali, atau dalam iman monoteistik Tuhan lah. Baik. Jadi pilihan yang pertama adalah sesuatu itu baik kerana benda itu memang baik. Sesuatu benda itu baik kerana benda itu memang baik. Ataupun yang kedua,
Sesuatu itu baik hanya kerana bila dewa-dewa yang memilih benda tu menjadi baik, maka baru benda tu jadi baik. Jadi benda tu baik kerana apa? Kerana benda tu memang sendiri memang baik, atau kerana dewa-dewa yang kata itu baik? Okey, pertama dan kedua. Baik, saya rasa saudara-saudara boleh follow, boleh ikut. Jika pilihan pertama itu benar, hal tersebut menunjukkan bahawa yang baik tidak tergantung pada dewa. Maksudnya kalau benda tu baik, kerana memang benda tu baik, apa perlu laginya kepada dewa? Kerana memang benda baik, dewa pun akan suruh tu. Dewa pun akan suruh pergi kepada benda tu, sebab benda tu memang baik. Atau jika pilihan kedua benar, maknanya sesuatu itu baik kerana dewa atau Tuhan yang kata itu baik, maka hal tersebut membuat gagasan sesungguhnya dari apa yang baik semena-mena. Maknanya saya cuba nak bagi terma baru kalau saudara-saudari belum dengar. Dia panggil arbitrary ya. Arbitrary maknanya sewenang-wenangnya. Sesuatu benda tu baik kerana dewa yang kata benda tu baik. Jadi sesuatu itu baik kerana benda tu memang baik, atau kerana dewa yang suruh, atau dewa yang kata benda tu baik. Kerana jadi arbitrary ya, arbitrary ini sewenang-wenangnya, semena-mena. Tuhan bila kata benda tu baik, baik lah. Jadi sesuatu benda itu, sesuatu benda itu, pilihan kedua adalah sesuatu benda itu menjadi baik kerana Tuhan kata itu baik. Bukan kerana benda tu baik. Benda tu baik hanya kerana Tuhan kata itu baik. Jadi pilihan pertama dan pilihan kedua, saya harap saudara-saudari boleh jelas. Persoalan dekat sini, tanya begini: kalau Tuhan memilih penyiksaan, penindasan, pembunuhan atau peperangan dan mengatakan ianya baik, bagaimana? Mana pilihan kedua lah. Kalau Tuhan kata suatu benda itu baik kerana Tuhan yang kata. Contohnya bagi makan kepada orang miskin ni, kita ambil contoh lain lah. Kita ambil contoh yang keluar pada bagi ni sikit. Bagi makan kepada orang miskin ni baik kerana benda tu memang baik ke, atau kerana Tuhan yang kata benda tu baik? Ini dialog yang telah lama Plato telah fikir ribuan tahun yang lalu. Bagi saya ini dilema juga sebenarnya. Saya pun tengah mencari jawapan-jawapan atau hujah-hujah lain lah. Saudara-saudari boleh lemparkan komen-komen kat bawah. Nanti ataupun link-link yang berkaitan, nanti saya boleh cari untuk mendalamkan juga ilmu saya. Jadi bagi makan kepada orang miskin ni baik kerana Tuhan suruh, atau kerana benda tu memang baik? Kalau benda tu memang baik, maka tak perlulah Tuhan lagi. Nampak tak? Kalau benda tu memang baik dah, tak perlu lagi Tuhan untuk cakap lah. Kalau jumpa orang miskin memang bagi orang makan, tak perlu Tuhan cakap. Sebab benda tu dah memang baik. Bagi kucing makan ni baik kerana Tuhan suruh, atau kerana benda tu memang baik? Tapi kalau kita kata benda tu baik kerana Tuhan suruh, jadi dia jadi arbitrary. Arbitrary ni maknanya ikut Tuhan lah. Kalau Tuhan nak kata berperang itu bagus, benda tu jadi baik. Nampak? Ini konsep yang disebutkan oleh Bagini ya. Baik, dalam akal Bagini, katanya lagi, dilema Euthyphro adalah argumen yang sangat kuat menentang gagasan diperlukannya Tuhan untuk moral. Sebab selalu orang kata bahawa bila jadi etis ni kita tak bermoral. Bila jadi etis tak ada moral. Tapi orang kata sekarang ni kita melihat orang dalam kesusahan, orang tu terluka, orang tu perlu makanan. Perlu ke Tuhan untuk dia nak fikir, nak bagi makan kepada orang tadi? Ataupun tak aku bila nampak orang susah, aku pergi bagi makan.
Orang susah aku pergi kat orang yang tertindas ataupun orang yang ada masalah, dia pergi tolong. Kerana itu adalah kewajipan, dia fikir macam tu. Ataupun dia memerlukan teks-teks suci, kata-kata ulama ataupun firman-firman untuk nak pergi bantu orang. Jadi dia posisi pertama, posisi kedua, posisi pertama. Kalau saya boleh fikir, kalau tak jelas boleh bagi tahu. Saya tengok tak ada orang komen dalam bab ni, saya harap semua jelas lah. Baik. Jadi kata bagi ni, dilema Euthyphro ni adalah argumen yang sangat kuat menentang gagasan diperlukannya Tuhan untuk moral. Baik. Hujahan Blaise Pascal. Okey, Blaise Pascal lah. Ini juga maknanya bagi ni bagi saya dia bukan etis yang biasa lah. Dia seorang ahli falsafah yang bagi saya pemikirannya bagus dan seronok untuk dibaca. Saya tak suruh saudara terima pun. Saya suruh saudara memikirkan dan menilai. Jadi merancakkan lagi fikiran kita dengan etis ni, bagi saya yang saya suka adalah boleh berbahas dengan dia orang ni kan. Beza kalau bahan dengan orang agama ni, dia suruh kita dengar patuh aja. Tapi dengan etis ni, dia bagi saya dia satu exercise mind, satu buat latihan minda. Saya pun tengah banyak masa juga. Jadi boring-boring ni, jadi banyak masa layan etis lah. Dia exercise kepala saya. Syah Syafirul yang saya faham apa yang saudara faham. Saudara faham yang mana? Banyak juga yang saya cakap ni yang faham yang mana. Jadi poin dia adalah saya bukan suruh saudara-saudari setuju, tapi nak memikirkan. Ini tujuan dia. Bukan juga nak mencela mereka, tapi nak memikirkan. Jadi bagi ni bukanlah etis yang biasa. Dia seorang etis yang berfikir, yang ahli falsafah. Dia bukan etis tepi jalan semua. Dia seorang yang bagus lah. Tak mesti kita setuju, tapi banyak buku dia tulis pun, banyak buku yang bagus-bagus yang kita boleh baca lah. Dia juga dia mengemukakan, dia menyebut nama Blaise Pascal lah. Blaise Pascal ni seorang Kristian, seorang ilmuwan bukan ilmuwan biasa. Saya tak salah, dia saintis, tak salah saya. Blaise Pascal, sama ada saintis atau ahli matematik. Cuba boleh cari Blaise Pascal. Nama yang sangat hebat lah. Okey, baik, terima kasih Syafirul. Bukan mengajak jadi etis atau menghina mereka, cuma berfikir dan cuba faham. Baik, terima kasih. Baik, Pascal ni seorang yang hebat. Dia pernah keluarkan hujah. Cuba lihat hujah dia. Dia seorang ilmuwan sama ada ahli sains ataupun ahli matematik. Cuba cari, saya dah lupa dia punya dia punya kepakaran dia. Tapi orang lama lah ni, orang dah lama meninggal lah. Orang tahun bila ni, 18 ke 16 00 ke 17 00, saya tak ingat. Hujahan Pascal. Pascal pernah buat satu konsep pertaruhan keimanan. Betting. Bet. Bukan bet duit ni, pertaruhan keimanan. Kata Pascal, kita tidak dapat yakin bahawa Tuhan itu ada atau tidak ada. Kita tak dapat yakin. Kata Pascal. Pascal seorang Kristian. Baik, bila dalam posisi kita tidak yakin bahawa Tuhan itu ada atau tidak ada, dalam posisi ini, terima kasih Izzat Ismail Pascal Weger. Dalam posisi seperti ini, lebih baik percaya berbanding tidak percaya. Maknanya kita tak yakin, kita tak dapat pasti Tuhan ni ada ke tak ada. Apa kita nak buat? Kata Pascal, baik kita bet, percaya berbanding tidak percaya. Kata Pascal, baik kita bet, bertaruh Tuhan ni ada. Baik kita bet Tuhan ni ada berbanding Tuhan ni tak ada. Ini lebih baik. Kenapa? Kerana kata Pascal, risiko-risiko tidak percaya, iaitu hukuman abadi, lebih besar daripada risiko-risiko percaya. Bila kau tak percaya, nanti kalau kau masuk neraka, masuk selama-lamanya. Sebab tu kita kena bet. Kita kena, tak apa, kita yakin dulu. Kita tak percaya pun tak apa, kita yakin dulu. Sebab nanti kalau dah mati masuk neraka, susah. Dan kemudian kalau kita mati nanti, jika Tuhan ada, imbalan syurga ni abadi, lebih besar daripada balasan tak percaya. Contohnya kalau kita etis, katalah etis, kalau percaya pun dia masuk dalam tanah juga. Tak percaya pun masuk dalam tanah juga. Tak ada benda. Etis tu kan. Percaya pun dia masuk dalam tanah, tak percaya pun dia masuk dalam tanah juga. Tapi kalau kata Pascal, kalau kau percaya, kau dapat syurga.
Tapi kalau kau tak percaya, kau masuk neraka. Katalah betul. Jadi tapi kalau jadi ateis, baik kau betul ke salah ke, masuk tanah juga. Itu hujah Pascal lah. Pascal Weger. Terima kasih Izzat Ismail. Pascal seorang Kristian pada zamannya itu. Bagaimanapun telah banyak orang mengkritik hujahan Pascal itu. Ramai orang telah kritiklah hujahan Pascal itu. Okey. Saya harap saudara-saudari pun tak apa, boleh sama, kalau tak belum dengar lagi nama dia, boleh cari nama dia. Okey, saya bukan nak mematikan kesedapan saudara-saudari menikmati hujahan Pascal ini, tapi saya kenalah sebab hari ni kita bukan nak bincang pasal Pascal, kita nak bincang tentang begini. Jadi kita kena bacalah segala hujah dia. Jadi saya tak nak saudara-saudari seronok kat sini. Saudari-saudari nak seronok atau nak dalamkan lagi hujah Pascal, boleh baca hujah Pascal di lain hari lah, ataupun kita bincang Pascal di hari lain. Kerana ramai orang telah mengkritik hujahan Pascal itu. Okey, apa hujah dia? Yang saya cerita ni yang saya boleh setuju atau yang saya boleh brain lah hujah-hujah begini ni, maka saya sampaikan. Yang saya agak lambat sikit nak ambil masa nak faham hujah begini ni, saya tak sembangkan di sini ya. Baik. Kata begini, dengan begitu banyaknya agama di dunia ini, agama mana satu yang patut kita ikut? Okey, Syah Syafirul, nanti saya respon ya. Kalau boleh ingatkan saya nanti di hujung pun tak apa. Saya cuba nak selesaikan bab ni dulu. Okey, agama banyak ni. Agama banyak di dunia ni. Pascal, okeylah, Pascal kata Pascal masa Kristian tu, kita tak tahulah dekat zaman itu dia dah jumpa orang Islam ke belum. Kalau dia hanya cakap kalau dunia ni ada dua, senang. Maknanya Kristian, ateis. Kita boleh lah, kita back lah Pascal kan. Tapi dalam dunia ni agama banyak. Hindu, Buddha, Kristian, Islam. Lepas tu kalau Islam ada Sunni, Syiah lagi agama ni banyak. Nak ikut mana satu? Nak ikut bet yang mana? Kalau kita dalam dunia ni ada dua, senang. Teis, ateis, senang. Apalah kita, saya rasa bet Pascal lagi bagus. Bet Pascal lah tak ada masalah. Sebab kalau jadi ateis, mati masuk jadi tanah juga. Dia betul pun jadi tanah, tak betul pun masuk tanah juga. Tapi agama di dunia ni banyak, bukan sikit. Itu problem Pascal lah. Ramai orang kritik Pascal, dia bagi hujah ni lah. Saya rasa Pascal, Pascal tak jumpa lagi aliran-aliran lain pada masa itu, ataupun agama-agama lain. Jadi bila dia bet macam tu, memanglah senang kalau ada dua je. Tapi kalau ada banyak, kita tak tahu mana satu. Sebab kalau ni hujah ni bagi ni tak sebutlah, saya sebut ni nak bagi mudahkan ya. Kalau orang Islam, pastilah dia akan kata agama Islam yang betul. Kalau Pascal, mestilah dia kata Kristian. Tapi kita hanya boleh buat satu pilihan saja. Jadi agama mana? Bet Pascal ni, saya nampak bet Pascal ni lebih baik. Kita bolehlah kita pro pada hujah Pascal. Tapi kalau ada dua saja pilihan, senang. Tapi kalau ada banyak pilihan, susah. Memang susah. Okey, agaknya nihilis tu boleh dianggap sebagai ateis dah. Boleh jugalah nak kata begitu. Tapi kat Malaysia ni susah nak kata. Sebab kadang banyak yang jadi-jadian. Dia tak cukup ateis pun ya, dia tak cukup nihilis pun ya, dia pun tak faham apa dia. Jadi itulah jawapan saya kan. Maknanya ya, ateis selalunya nihilis. Agama terlalu banyak sangat. Sama macam Pokemon, kau tak kira semua. Terima kasih Syah Syafirul memeriahkan komen ya. Agama terlalu banyak, betul. Saya setuju. Syah Syafirul bila nak bentang di kubu, kami alukan saudara. Okey. Baik, kata begini cuba nak menolak hujah Pascal. Dia kata tidakkah mungkin Tuhan menjadi lebih marah pada mereka yang menyembah dengan cara yang salah berbanding mereka yang tidak menyembah sama sekali. Jadi begini mempertigaikanlah. Okey, katalah betul bet dia. Sekarang ni bagi ni, siapa yang sembah Tuhan dengan cara yang salah, maknanya katalah macam ni, katalah yang benar ni adalah Islam, habis semua ni masuk neraka semua kan. Semua masuk neraka lah. Katalah yang benar Kristian, habis semua selain pada Kristian semua masuk neraka. Itu yang ditimbulkan oleh begini. Dan bagi ni, tidakkah mungkin Tuhan menjadi lebih marah pada mereka ni berbanding mereka yang tak menyembah sama sekali?
Tapi bagi bagi saya dia agak lunak lah. Dia agak walaupun dia sangat pro atheist, tapi dia lunak. Lunak lah arti kata dia boleh bincang lah. Dia sedia menimbangkan kemungkinan dia salah. Sedia menimbangkan kemungkinan ada kebenaran di pihak lain. Jadi ujahan-ujahan dia ni bagi saya enjoy untuk dinikmati, untuk dipikirkan. Berbanding ada propagator etis, propaganda etis yang nak kita tukar agama kan. Nak kita jadi ujah bagi ni lebih persuasif. Saya harap kita boleh sampai habis Jadi baru faham pendirian dia yang mana. Bagini meneruskan lagi dengan membalas taruhan Paskal. Okey. Bagini membalas ujahan taruhan Paskal lah. Dia kata, okey, kita macam nilah. Marilah kita mengakui kemungkinan adanya Tuhan yang baik. Okey, kita mengakulah ada Tuhan yang baik. Kita ikut apa kata Paskal tadi. Tuhan ni ada, tapi Tuhan yang baik, Maha tahu, Maha pengasih, itu ada. Baik, Tuhan ni baik kan? Maha tahu, Maha pengasih. Tentu saja keutamaan bagi zat seperti itu pastilah kebaikan. Dah dia baik, dah dia Maha tahu, Maha pengasih, mestilah keutamaan pada Tuhan yang sebegitu adalah kebaikan. Jadi jika ada penyaringan setelah kehidupan, maknanya hari akhirat, pada mahsyar, maka pasti kriteria pertama haruslah kebajikan. Yang akan disemak di hari penghisaban itu, di hari hisab, pastilah kebajikan. Maknanya Tuhan kau kata Tuhan itu baik, kau kata Tuhan itu pengasih, Tuhan itu Maha tahu, mestilah kriteria utama bagi Tuhan sebegini, kata begini, adalah kebaikan, kebajikan. Jadi yang penting dalam taruhan ni, kata begini, adalah berbuat baik. Buat baik. Kerana kata begini, tidak mungkin Tuhan seperti itu akan mengirim orang ke neraka. Kalau Tuhan itu Maha baik, Maha tahu, Maha pengasih, tak mungkin Tuhan ini akan mengirim orang ke neraka. Maknanya begini ni dia cuba masuklah dalam kasut Paskal. Dia cuba ataupun dia cuba main dalam bed, dalam fikiran Paskal ni. Dia cuba bermain dalam hujahan ni. Maknanya kalau Tuhan tu dah baik, Maha tahu, Maha pengasih, tak mungkin Tuhan ini akan mengirimkan seseorang ke dalam neraka. Betapapun kita tahu bahawa sebahagian besar orang yang melakukan perbuatan-perbuatan mengerikan adalah peribadi-peribadi terluka seiring dengan masa kecil yang mengerikan. Bagi ni dalam hujah ni, orang yang buat jahat ni dia ada pengalaman jahatnya, pengalaman traumatik ni, pengalaman kecil yang ngeri. Kerana itu orang tu buat jahat. Dibesarkan dalam keluarga yang korup pun boleh buat jahat. Dibesarkan dalam keluarga yang mengabaikan boleh jadi jahat. Jadi kata begini, walau macam mana pun dia buat jahat, Tuhan ni patutnya dia Maha baik, Maha tahu. Tak mungkin dia nak menghantar orang tu ke neraka. Kerana mengirim mereka ke neraka akan nampak sedikit kejam. Tuhan Maha pengasih, sepatutnya apa dia buat? Akan merubah mereka perlahan-lahan. Itu kata begini. Maknanya Tuhan yang Maha pengasih, dia akan ubahlah orang tu. Ubah perlahan-lahan. Bukan masukkan dalam dia orang ke neraka. Masuk dalam dia orang neraka nak didik apa? Ujar beginilah. Maknanya bila orang tu jahat, Tuhan kerja dia adalah mendidik. Mendidik ataupun merubah orang tu perlahan. Saya cuba baca komen-komen komen Syah Safirul yang paling banyak baca saja boleh lah Syah. Maknanya kalau nak komen panjang saya tak boleh lah, sebab saya nak kena habiskan saya punya bahagian saya. Ia cakap tentang penyaringan itu agak menarik. Dalam agama Syekh ada elemen macam tu juga. Tak ada syurga atau neraka, sama ada bercantum dengan Tuhan atas tak dalam saringan bersama-sama jiwa-jiwa yang buruk atau kurang baik. Terima kasih Syah. Okay, kalau ada komen-komen ringkas yang saya boleh komen, baca, tak ada masalah, silakan. Maka mengirim mereka ke dalam neraka adalah suatu benda yang kejam. Tuhan yang Maha Kasih tentu akan merubah mereka perlahan-lahan. Okey. Adakah baik saja? Bagaimana pula dengan memujanya, dengan menyembahnya? Okey, kata begini, nampak cukup janggal menyatakan Tuhan yang Maha Agung itu menuntut kita manusia yang kecil memuja dia. Maknanya saudara fikirkanlah macam mana. Saya pun memikirkan agak benda tu maknanya yang Maha kecil, yang Maha besar mengharapkan yang Maha kecil untuk memuja dia. Nampak bagi ni agak janggal. Kalau dah Maha Agung, kenapa menuntut manusia yang kecil memuja dia? Menuntut.
Kalau tak menyembah, kena siksa. Tak buat itu, kena siksa. Jadi bagi ni maknanya bukan kalau ada orang tanya adakah hanya buat baik, bagaimana pula dengan memuja? Bagi ni kritik itulah. Maknanya tidak, adakah yang maha besar menuntut yang maha kecil memuja dia? Okey. Buat baik, memuja, kemudian percaya. Percayalah dengan percaya. Percaya ni satu benda lain selain pada macam puja tu ritual lah. Percaya. Beriman. Okey. Bagaimana dengan percaya? Adakah cukup buat baik je? Okey, begini kata. Okey, Syah Syafirah, terima kasih. Adakah Tuhan itu macam the punisher atau seorang ibu yang penyayang? Terima kasih atas soalan. Ataupun soalan soalan tu saudara kena jawab lah. Benda ketuhanan ni agak apa, besar isunya. Saudara pun bagi dua option saja. Okey, macam mana pula dengan percaya? Percaya tak penting ke? Okey, kata begini, jika Tuhan ada, maka dia memberi kepada kita kecerdasan milik kita. Dia memberi kita fikiran, kecerdasan kita. Jika kita menggunakan kecerdasan tersebut untuk menyimpulkan bahawa dia tidak ada, maknanya kita dah fikir dengan hasil kecerdasan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita fikir, buat kajian-kajian semua. Kemudian kita menyimpulkan bahawa Tuhan tidak ada, akan menjadi kritikan yang tidak adil dan didahului prasangka buruk bagi dia untuk berbalik dan menghukum kita. Okey, maknanya kita dah fikir dengan kecerdasan, dengan fikiran yang Tuhan beri pada kita. Kita dah fikir, buat kajian, baca buku, kaji alam semesta semua, kita fikir, kita dapat satu rumusan, dapat satu jawapan, Tuhan tu tak ada. Lepas tu bila Tuhan nak hukum kita, kita berkata, Tuhan, saya menggunakan kurnia yang engkau berikan kepada saya untuk mencuba dan memutuskan apa yang terbaik. Kau dah bagi aku fikiran, kau bagi aku kecerdasan, boleh membaca, boleh memikir. Kemudian aku dah gunakan kurnia yang engkau berikan pada aku itu untuk memutuskan apa yang terbaik, menggunakan fikiran yang engkau berikan. Dan aku menyimpulkan engkau tidak ada. Hasil fikiran kita tu yang diberikan oleh Tuhan, bukan yang diberikan oleh yang lain, diberikan oleh Tuhan juga. Tuhan beri kepada kita fikiran, kita fikir, kita buat kesimpulan, tak boleh, tak jumpa. Tentu saja engkau tidak akan menghukum saya kerana melakukan yang terbaik dari diri saya dengan alat intelektual yang sangat kecil yang engkau berikan kepada saya. Maknanya engkau dah berikan aku alat fikiran ni, alat intelektual yang engkau dah bagi kepada aku ni. Kemudian aku dah fikir, aku dah simpulkan kau tak ada. Takkan kau nak hukum aku? Melainkan kau tak cari kan tu. Okey, maknanya kalau kita dah gunakan alat fikiran, kita dah kerahkan semuanya, tak adil lah. Melainkan mamat tu dia tak berfikir. Kau bagi dia alat semua, dia tak berfikir pun, dia sembah je, dia tak fikir langsung. Jadi itu hujahan bagi ni. Okey. Jadi jika Tuhan sungguh ada, kata bagi ni, senario paling mungkin adalah, maknanya bagi ni cuba, macam saya kata, dia cuba memakai taruhan Pascal, dia cuba nak masuk ke dalam hujahan Pascal ni. Jika Tuhan betul ada, senario paling mungkin adalah bahawa dia paling peduli pada kebaikan kita, akan membantu merubah kita perlahan jika kita buruk, dan akan cukup berlapang dada untuk tidak terlalu peduli jika kita tidak menyembahnya atau percaya padanya. Itu hujahan bagi ni. Maknanya dia mempertimbangkan juga. Kalau Tuhan tu ada, yang paling penting dia akan peduli adalah kebaikan. Dan dia maha besar. Takkanlah dia tersinggung bila seorang hamba itu tak menyembah dia, seorang hamba itu tidak tidak percaya kepadanya. Sedangkan alat fikiran ni telah diberikan, dan dia telah gunakan, dia telah berhujah, berbahas semua. Dia tak jumpa juga Tuhan. Jadi dia telah gunakan. Melainkan Tuhan kata, aku dah bagi, kau tak guna betul-betul lah. Lain lah kan. Tapi jika dah guna betul-betul, tak jumpa juga, macam mana ni? Jadi bagi ni menolak hujahan Pascal, bagi ni menyimpulkan, jadilah baik. Jadilah baik, lebih baik dari bertaruh menjadi teis yang lebih baik berbanding etis. Maknanya dia kata bukan poin dia untuk menjadi teis, poin dia bukan menjadi teis lebih baik, tetapi jadilah baik. Buatlah baik, itu lebih baik dari bertaruh menjadi teis. Itu penolakan bagi ni pada hujahan Pascal.
Okey, baik. Ini bab ni mungkin saya cepatkan sikit. Okey. Saya harap saudara-saudari tidak boring ya. Kalau boring pun tak boleh buat apalah. Kubu sememangnya beginilah. Kita memang tak ada video golek-golek menari-nari semua. Kita memang penerangan lah. Ada masa kita boleh buat Zoom, boleh buat video tu ada slide semua. Kali ni tak ada. Kita gunakan dah apa yang ada ya, ataupun perbahasan kita lah. Okey, dalam buku Indonesia ataupun terjemahan Indonesia itu, pada muka surat 52, ditanyakan oleh Julian Baggini sendiri, apakah atheism merupakan posisi iman? Sebab selalu orang kata atheism ni dengan iman sama. Atheism dengan kepercayaan sama. Sebab ada yang selalu memperbandingkan bahawa atheism juga adalah sejenis keimanan sama dengan keimanan yang lain. Mungkin fikiran kita ada keterbatasan, atau mungkin kita mahu pergi lebih jauh mungkinlah. Okey, baik, Syafirul. Okey, di sini kita boleh lihat hujahan, serangan atau kritikan balas Julian Baggini kepada persoalan sebegini sangat terhad untuk agama-agama atau hujah-hujah agama tradisional, dalam hal ini Kristian. Baik, Baggini ini dia banyak lebih pada respon Kristian ya. Okey. Jadi bila orang kata atheism ni sama dengan iman, kata begini, betul ke macam tuan? Okey. Baggini menyebutkan dalam buku Bible lah. Okey. Dalam Kristian disebutkan, akulah jalan dan jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14:6. Maknanya dalam Kristian ada bahagian benda ni. Macam mana pula nak kata atheism ni sama dengan iman kalau ayatnya begitu? Akulah jalan dan jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Menurut Baggini, Yesus tidak dilaporkan mengatakan akulah salah satu jalan, salah satu kebenaran dan salah satu hidup. Orang dapat tiba kepada Bapa dengan cara apa pun yang mereka mahu. Nampak tak? Dekat situ hujahan Baggini ni dia sangat menghala pada Kristian ya. Maknanya dia tidak jumpa aliran-aliran lain atau taksiran-taksiran lain. Ini dah masuk komentari saya lah. Maknanya yang dikritik Baggini ni, bila ada orang kata atheism ni sama juga dengan kepercayaan kepada agama. Atheism tak percaya pada agama, tak percaya pada Tuhan. Kristian percaya pada Tuhan. Sama je lah sebenarnya. Aku percaya, kau tak percaya. Jadi kita sama. Ada benda yang kita pegang. Tapi kata Baggini, kamu dalam kitab Bible kamu kata kamulah hanya satu-satunya jalan. Atheist tak cakap macam tu. Okey, itu saya kata bahawa kritikan Baggini banyak lebih kepada Kristian. Tapi banyak jugalah benda yang kita boleh ambil kat sini. Kritikan dia terpakai juga pada agama. Cuma dalam bab ini taksiran agama yang diserangnya sangat bersifat satu hala. Jadi teologi yang lain seperti cara pluralisme atau yang tidak rigid pada salah satu sektarian tidak terdapat dalam perbahasan ini. Sebab ada je aliran yang mengatakan, ini komentar saya, ini bukan pandangan, ini bukan tulisan Baggini. Sebab ada aliran mengatakan bukan hanya satu jalan menuju Tuhan, banyak jalan menuju Tuhan, berbagai lagi jalan menuju Tuhan. Ataupun kita ambil yang lebih jauh, kalau semua orang dalam ni Islam, senang cerita, maknanya habis tu yang orang yang mati sebelum Islam tu macam mana nasib dia? Jadi jalan menuju Tuhan ni banyak. Itu komentar saya lah. Terpulang sorry nak setuju tak setuju lah. Tapi bila saudara-saudari setuju bahawa jalan hanya satu saja, jalan kebenaran, itu yang saudara-saudari pegang, terpakailah kritikan Baggini kepada Kristian kepada saudara. Maknanya kau kata kau saja kebenaran. Habis tu orang yang tak jumpa jalan kebenaran ni, dia mati macam mana? Maka bila saudara fikir macam tu, saudara dah samalah kritikan yang Baggini kritik tadi. Kalau saya terbuka untuk hal ini. saya terbuka lah dalam benda ni. Untuk jalan kebenaran ni bukan hanya satu jalan. Kita bergerak dengan kecerdasan pemikiran yang ada pada kita, yang kita kerahkan ni kan. Yang kita dah upayakan, dah fikir sungguh-sungguh. Itu yang, kalau itu jalan kita pilih, itu yang lebih baik lah berbanding kita pun berfikir pun malas-malas
apa nama apa, beragama pun ikut-ikutan kan, bukan dengan kepahaman. Macam mana orang ni yang beragama dengan ikut-ikutan dengan orang yang beragama dengan betul-betul ataupun mencari kebenaran ni dengan susah payah? Manakan sama kan? Okey. Ditunjukkan juga perbezaan iman dan bukti, faith and fact. Jadi kita harus mengakui juga ada hal dalam ruang lingkup iman dan ada hal itu adalah fakta, bukti, sesuatu yang tak ternafi. Maknanya iman ni sebenarnya betul lah, saya setujulah bilang kata iman ni dia lebih daripada bukti dan fakta kan. Iman ni banyak benda kita kena, yalah, dia percaya kan. Bukan benda yang semata kita melihat, contoh kita melihat benda ni kan, melihat kita percaya ini bukti, evidence, fakta lah kan. Tapi iman lebih daripada tu lah kan. Iman percaya pada benda yang tak nampak pun. Jadi iman tu memang ada perbezaan dengan faith, memang ada perbezaan dengan fact lah. Memang ada perbezaan kan. Kalau sekadar nampak ni kan, ini takkanlah nak dipanggil iman. Kau nampak ni je, semua orang boleh nampak. Tapi iman ni benda yang lebih transcendental lah, benda yang lebih luas daripada tu, lebih luar daripada tu kan. Itu yang, jadi ada beza lah iman dengan fakta, dengan bukti ni. Okey, bagi ni membelasah ni okey. Membelasah sosok ni kita belum bincangkan lagi di kubur. Nanti kita akan bincangkan. Mungkin tahun ni kita mulakan. Bagi ni juga membelasah hujah Kierkegaard. Seorang pemikir existentialist Kristian yang nama ni kita akan bincangkan nanti. Bagi ni membelasah hujah Kierkegaard dalam hal Nabi Ibrahim hendak menyembelih anaknya. Orang putih panggil Ibrahim Abraham lah. Okey, hal itu menggoncangkan Nabi Ibrahim. Maknanya ketika peristiwa nak penyembelihan penyembelihan anaknya itu, kalau orang putih Ishak, kalau orang Islam Ismail. Jadi kata Kierkegaard, keimananlah yang lebih tinggi dari akal rasional, iaitu tanpa bukti dan dalil. Hanya jika perintah Tuhan menuntutnya melakukan, maka ia kena lakukan. Jadi kata Kierkegaard, yang paling tinggi bukanlah akal rasional, tetapi adalah keimanan tu. Bila Tuhan suruh buat, itu Kierkegaard lah. Kierkegaard existentialist, dia fikir begitu, existentialist Kristian. Jadi dia fikir bila Tuhan dah suruh Abraham untuk sembelih anak, maka kena buat. Tak ada ragu rasional tu, semua tak ada. Jadi kata Kierkegaard, iman lebih tinggi dari falsafah, iman lebih tinggi dari akal rasional. Ini kata Kierkegaard. Jadi bila perintah Tuhan suruh, kena buat. Okey, di sinilah bagi ni mengatakan inilah masalah pada iman. Inilah masalah orang beriman. Dia tak guna fikiran, akal rasional. Kierkegaard kata iman lebih tinggi daripada rasional. Baik. Dalam Yohanes 20:29 juga disebutkan juga, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ini maknanya ketika ni banyak Kristian lah. Maka menurut baginda, kekristianan menyokong prinsip bahawa adalah baik untuk percaya apa yang anda tidak punya bukti untuk percaya. Maknanya dia kata bahawa kamu melihat, kamu tidak melihat tapi percaya, itu berbahagialah, bagus. Inilah masalah pada Kristian, Kierkegaard semua tadi. Okey. Maka menurut baginda, kekristianan menyokong prinsip bahawa adalah baik untuk percaya apa yang anda tidak punya bukti untuk percaya. Sebuah diktum yang agak lebih baik untuk sistem-sistem kepercayaan yang untuknya tidak ada bukti baik. Maknanya bila inilah agama lah. Maknanya agama memanglah begitulah sifat agama. Agama banyak belief lah. Memang agama banyak menghasilkan orang-orang ikutan, tapi agama juga ada potensinya yang lain lah. Yang ini yang bagi seorang bagini, dia tidak melihat begitulah. Baginya agama ni tak ada bukti, hanya percaya. Sedangkan banyak lagi lah hujah-hujah agama yang lain ada bukti. Maknanya, tapi bukanlah, kita tak boleh lah nak menunjukkan, macam ateis tanya kan, mana Tuhan kan. Orang yang teis tak boleh lah nak tunjuk Tuhan tu sebiji. Itu dah di luar. Tuhan ni kau percaya dengan hujahan-hujahan dia, bukan dengan bukti kau menunjukkan Tuhan tu apa kan. Itu debate yang panjang lah. Baik, sudah tinggal 9 orang. Saya harap masih boleh follow lagi. Kan sudah boring kalau tinggal 1 atau 2 ni, saya akan habiskan lah. Masih ada 9 lagi yang menggigih menonton ni. Baik, saya teruskan.
menentang agama. Ada satu bab menentang agama dalam buku ni. Kata begini, ada persepsi tentang etis di mana perhatian utama mereka ialah menentang agama. Ini adalah persepsi yang meluas tentang etis yang lebih kepada karakter anti agama berbanding pro-naturalis. Persepsi ini, kata begini, ialah sukar untuk diubah. Bila orang melihat etis ni, orang melihat bahawa etis ni dia nak menentang agama je. Bagi ni, ini karakter yang anti agama, bukan naturalis. Jadi begini ni, dalam buku ni dia banyak lebih kepada natural. Dia pro kepada hanya etis tu bagi dia adalah naturalism. Alam ni semula jadi. Dia bukan kepada anti agama. Dia bagi dia alam ni semula jadi. Naturalisme. Bukan kepada anti agama. Jadi ada beza lah. Dan tapi bagi ni persepsi ni suka diubah. Baik. Kata begini, etis hanya anti agama pada satu keadaan saja. Okey. Maknanya etis ni dia tak suka agama ni satu je keadaannya, iaitu dia hanya kata bahawa agama adalah palsu. Ini etis. Okey, sebab orang selalu orang kata etis ni anti agama. Tapi kata begini, etis secara normal ya, sepatutnya dia hanya boleh kata bahawa agama ni palsu. Tapi tak boleh juga nak kata lebih daripada itu. Sebab bagi ni, dia bagi logik ya. Pada perkataan anti itu, kebanyakan Muslim adalah anti Kristian. Muslim ada tak Muslim anti Kristian? Kebanyakan Kristian anti Yahudi. Kebanyakan Protestan anti Rom Katolik, dan seterusnya. Jadi bagi ni, tak bolehlah kita kalau etis kita mesti lihat dia anti agama. Kalau macam tu, kalau kita kata etis ni anti agama, Muslim ni anti Kristian lah. Hindu anti Buddha, Kristian anti Yahudi. Tak boleh lihat macam tu. Memang ada perbezaan. Etis tak percaya pada agama. Sama juga dengan Islam pun tak percaya kepada agama yang lain. Jadi tidak boleh ada, disebabkan ada perbezaan, tak boleh disebabkan ada ketidaksetujuan menyebabkan orang tu dianggap anti. Faham tak? Okay, jadi anti tidak semesti maknanya tidak setuju tidak semestinya anti. Untuk mengatakan sesebuah kumpulan sebagai anti memerlukan lebih daripada ketidaksetujuan. Nak kata sebuah kumpulan ni atau sesuatu aliran ni anti, dia mesti lebih daripada sekadar ketidaksetujuan. Maknanya dia ada permusuhan, baru boleh dikatakan sebagai anti. Tapi kalau ada tak setuju pandangan, tak boleh kata anti. Dia tak percaya pada agama, tidak mesti dia anti agama. Dia tidak setuju dengan agama. Dia kata agama ni palsu, tidak semestinya dia anti pada agama. Okey. Tapi bagi ni mengaku juga ada sahaja anti etis ni anti religious. Ada je. Etis ni anti agama ada, bukan tak ada. Maknanya dia tidaklah kata etis ni semua baik, etis ni tidak ada masalah semua. Etis pun ada juga yang anti agama. Seperti ada Katolik yang anti Protestan. Dia pun kadang-kadang dia pun jenis sentak juga saya rasa. Dia macam bila orang kata kat dia kata kat orang lain kan. Dia macam dia tak boleh terima juga kalau orang kata kat dia. Sebab memang, tapi dia katalah maknanya ada juga Katolik yang anti Protestan. Kalau di tempat kita adalah Sunni anti Wahabi, Wahabi anti Syiah, vice versa kan. Maknanya Syiah pun anti Wahabi. Jadi memang ada memang ada etis yang anti religious, seperti mana ada Katolik yang anti Protestan, seperti mana ada Sunni yang anti Wahabi, Wahabi yang anti Syiah, Syiah yang anti Wahabi. Ada. Memang ada kelompok ni, bukan tak ada. Okey, ni yang bagus je lah pasal begini ni lah kan. Okey, begini turut mengaku bahawa ramai orang cerdik pandai adalah beragama. Dia mengaku tadi saya ada letak dekat Facebook saya ada letak dia punya ni hujah dia, maknanya ataupun saya letak dia punya point. Dia sendiri mengatakan bahawa ramai orang cerdik pandai ni adalah beragama. Itu memang tak boleh inilah. Saya ada juga tadi saya letakkan apa nama dekat Facebook saya kan, status last lah. Saya sebut nama Ibn Rushd, Ibn Khaldun, Ibn Sina. Ini orang-orang beragama ni kan. Jadi agama ni tidak sepenuhnya kau boleh katakan bodoh begitu saja kan. Ini orang besar ni kan, bukanlah diorang ni. Ibn Sina, Ibn Rushd ni bukan, Ibn Khaldun ni bukan orang-orang yang tulis buku-buku agama ni. Ada juga buku agama, tapi banyak buku falsafah.
Banyaklah saudara tengok. Itu Ibnu yang saya sebutkan, yang saya tak sebutkan lagi banyaklah. Orang-orang beragama ni bukan, tadi dia sebutkan juga Pascal kan, menunjukkan bahawa orang beragama ni dia tak mesti dia akan menjadi bodoh. Ada yang saudara-saudari tengok ni bodoh, yang tipikal ni lah, yang ikut-ikutan. Yang banyak yang scholar-scholar ni bukan kecil anak kan. Jadi bagi ni mengaku bahawa ramai orang cerdik pandai ni adalah beragama. Dan tidak cukup bagus, tidak cukup betul bila etis dengan bermudah-mudahan mengatakan agama ialah satu kebodohan yang karut. Okey. Baik, saya dah nak habis lah dalam masa. Saya ada lagi 2 muka surat. Okey, lagi 2 muka surat. Kalau saudara-saudara soalan berkaitan boleh kemukakan. Kalau tak ada nanti saya tutup ya. Terima kasih ya. Okey, kemudian tapi bagi ni tak ada lah bagi Ibn Rushd kat Ibn Sina. Dia bagi nama seorang ahli fizik ya. Ahli fizik bertuhan ya. Saya tak pastilah dia Kristian ke apa. Nama dia Russell Stannard. Ahli fizik ya, Russell Stannard. Dia pun saya tengok dekat LibGen dia ada keluar banyak jugalah buku-buku dia. Russell Stannard lah. Bagi ni sebut nama dia Russell Stannard. Maknanya bagi ni mengakui ada juga orang-orang bertuhan, ni ahli fizik yang bertuhan. Orang beragama ni bukan mesti dia bodoh. Baik. Okey, kalau ada soalan boleh saya habis. Kalau tak ada soalan saya selesai ya. Baik. Okey, kemudian ada jugalah, saya harap saya boleh berkongsi ya pada saudara-saudara yang masih menonton ni ataupun yang akan menonton selepas ini, ujahan-ujahan atau terma-terma yang baru ataupun poin-poin yang saudara tak pernah dengar lagi lah. Kalau dah dengar, baguslah. Kalau saya salah boleh betulkan saya. Tapi ada beberapa hujah ketuhanan yang disungguh oleh bagi ni. Okey, seperti cosmological argument. Ini hujah cosmological argument lah. Nak mengetahui Tuhan ni, antara hujah ni tentang cosmological. Hujahan cosmological. Apa itu hujahan cosmological? Hujahan cosmological adalah setiap sesuatu ada penyebabnya. Setiap sesuatu ada penyebabnya. Maka alam ini mesti ada penyebabnya. Alam ni mesti ada cause-nya, penyebabnya. Hujahan ini mengatakan bahawa tiada apa pun yang wujud tanpa penyebabnya. Tak ada apa pun yang wujud alam semesta ni tanpa penyebabnya. Dan penyebab yang lebih besar dan kompleks mestilah lebih besar dan kompleks. Kata begini, jika adalah mungkin bahawa Tuhan, maknanya alam semesta ni mesti ada orang yang buat, mesti ada yang buat dia, sebab kompleks kan. Tak mungkin dia ada begitu saja. Jadi kalau alam besar ni kompleks, mestilah yang mencipta ni pun lebih besar dan lebih kompleks. Kata begini, okey, begini kata, kalau begitu Tuhan pun yang besar tu, yang kompleks tu mestilah ada juga yang buat dia. Mestilah kita kata bahawa yang besar tu, yang kompleks tu mestilah ada juga yang buat dia. Okey. Tapi kita kan kata tak ada. Tak. Tuhan itu tak ada orang yang, tak ada yang buat dia. Dia seorang aja. Dia satu zat je, tak ada yang buat dia. Dia besar dan kompleks, dia seorang-seorang dia je. Tak ada yang buat dia. Baik, kata begini, jika begitu, jika adalah mungkin bahawa Tuhan wujud tanpa sebab lebih besar dari Tuhan, kenapa alam semesta tidak boleh wujud tanpa sebab lebih besar darinya? Maknanya, kalau kita kata bahawa alam ini, alam yang besar, kita kata bahawa Tuhan tadi tak ada yang cipta dia, sebab dia last sekali. Dia yang, maknanya dia ni tak ada siapa yang cipta dia. Maka kenapa kita tak boleh terima kalau kita kata alam pun tak ada siapa yang cipta dia? Sebab kau sendiri juga yang kata bahawa Tuhan ini tidak ada yang cipta dia. Dia besar dan kompleks, tidak ada yang cipta dia. Kenapa tak boleh alam yang besar dan kompleks ini tak boleh ada yang tak cipta dia? Jadi jika okey, kemudian sebab apa? Bila kita kata pula Tuhan ni ada juga yang cipta dia, maka dia akan jadi satu rantaian yang ad infinitum. Ad infinitum ni maknanya satu yang rangkai sampai habis. Tak ada, bukan rangkai sampai tak habis, tak selesai. Sebab bila kita katakan Tuhan wujud memerlukan sebab, rantaian ini tidak akan berakhir. Dia hanya akan menjadi ad infinitum. Tak habis. Jadi kata begini, kalau kau kata bahawa Tuhan itu yang besar dan kompleks, tidak memerlukan pencipta, tidak memerlukan yang buat dia,
Maka samalah juga dengan alam. Alam pun dia boleh dia boleh juga wujud besar dan kompleks tanpa ada yang cipta dia. Seperti mana kau kata tadi bahawa Tuhan ni boleh wujud tanpa ada yang cipta dia. Dia boleh ada dia, kenapa alam tak boleh ada? Ya, saudara-saudari jelas. Okey, seterusnya macam saya cakap, tinggal 2 orang saya akan habis. Kalau tak ada, kalau masih ada saya teruskan. Masih ada lagi. Okey, seterusnya adalah ujahan yang teleological argument. Teleo bukan teologi. Teleological argument. Teleo, T-E-L-E-O-L-O-G-I-C-A-L. Teleological argument. Okey, teleological argument ini sama seperti watchmaker analogy. Ringkasnya macam ni. Kita jalan kat padang pasir atau tengah jalan, suatu hari kita jumpa 1 jam. Okey ya. Kita jumpa 1 jam. Jadi dalam fikiran kita tak mungkin jam ini tiba-tiba wujud sendiri. Kan? Pastilah jam ini ada penciptanya. Kan? Pastilah jam ini ada yang membuatnya. Tak mungkin dia ada begitu saja. Jam ni kompleks. Mestilah ada yang buat dia. Dia bukan macam batu. Yang batu kita tengok macam kosong, tapi jam ni ada sistem dia. Okey, hujah ini dikemukakan oleh William Paley dalam bukunya Natural Theology. Baik. Okey. Hujahan ini bagi ni tolak juga. Bagi ni kata sama macam bila kita jumpa dengan arnab. Okey. Bila kita jumpa arnab, kita tak cari siapa pencipta arnab itu. Kita fikir arnab itu pasti ada ibu bapanya. Arnab itu pasti ada ibu bapanya. Baik. Jadi kata bagi ni, objek dalam dunia natural, dunia ini berkembang atau muncul dari proses-proses semula jadi. Proses-proses yang kita boleh faham. Bukan perlu ada pencipta, tapi dia muncul kerana proses-prosesnya. Syah Firul, wow, konsep Tuhan ad infinitum, Tuhan sebelum Tuhan yang saling mencipta. Sebenarnya dia tak setujulah. Maknanya dia mengkritik orang yang mengatakan Tuhan ni mesti satu. Mesti tidak ada yang mencipta Tuhan. Dia kritik lah, dia bukan setuju ya. Okey, maknanya okey, seterusnya hujah teologikal ni bagi ni menolak lah. Bagi ni kata bahawa kalau kita jumpa arnab, kita tak mesti kita kata ada pencipta, tapi mestilah ada mak bapak dia. Jadi alam ini, segala objek dalam alam ini, dia ada proses dia. Dia ada proses-proses dia. Dia bukan mesti ada pencipta, tapi ada proses-proses dia. Proses-proses ni yang kita boleh faham. Kita tengok arnab semua kan, jadi kita faham. Kita tak tahu, kita tak kata ada kilang buat arnab ke, ataupun ada pencipta buat arnab. Tapi kita kata dia terjadi melalui proses-prosesnya. Okey, bagi ni juga memetik David Hume. Ni pun seorang lagi tokoh. Ini saya tak pernah baca lagi. Saya pendengar nama dia selalu. Nanti kita akan baca tentang David Hume. Begini memetik David Hume yang menolak argumen teleological ini. Okey. Kata David Hume, kita membuat hipotesis adanya pembuat jam kerana kita ada pengalaman tentang jam itu apa. Kita tahu jam itu apa kerana kita tahulah jam itu ada dan mestilah ada kilang ni yang buat. Kita pernah tengok kilang ke, ataupun kita tahulah pada hari moden ni kita tahulah semua benda ni ada kilang yang buat. Tapi dalam bab alam semesta kita tidak ada pengalaman atau pernah melihat orang membuat alam. Kita tak pernah tengok orang buat alam. Kita tahu jam itu ada orang buat kerana memang kita pernah tengok. Sama ada kita tengok orang buat ni, kita tahulah kilang jam pun mungkin ada dekat negara kita kan. Ataupun dalam mana-mana kita boleh pergi tengok. Alam ni tak mana kita pernah tengok alam ni dibuat. Kita tak pernah tengok. Ada hari kita pergi ke tengok alam. Ada hari kita pergi tengok orang buat alam kat planetarium KLCC ke, tak ada. Jadi ini ini yang bagi ni petik daripada David Hume. Okey. Tapi dalam bab teleological ini bagi ni agak terbuka sedikit dengan mengatakan, okey, ni kat sini bagi ni terbuka sikit. Dan saya ada tengok lagi satu buku lain, dia mengatakan hujah teleological ni pun agak kuat juga. Maknanya yalah, mestilah ada sesuatu yang cipta kan. Walaupun tak kira lah dia macam Tuhan yang macam mana ke, sadis ke apa ke, tapi takkanlah tak ada pencipta.
Ha. Begini katakan bahawa walaupun hujahan teleologikal ini gagal untuk membuktikan tentang keberadaan Tuhan, tetapi hujahan ini menyediakan ruang untuk Tuhan dan tidak bercanggah dengan alasan dan bukti untuk percaya ada intelligent mind di belakang semua ni. Maknanya tak salah kalau kita nak percaya bahawa di belakang semua ni ada intelligent mind yang buat. Tapi dia memberikan jugalah ruang untuk, mungkin dia salah. Saya sukalah argumen dia. Maknanya dia juga membenarkan juga mungkin dia salah. Ini kadang baru jadi perkiraan kita. Kita bila kita berfikir, kita berbahas, kadang-kadang mungkin kita salah. Kita kena sediakan juga ruang-ruang tu. Jadi bila saya baca hujahan dia, saya sedap lah. Maknanya dia juga bagi ruang. Dia juga beri ruang. Kalau satu hari nanti boleh nampak, mungkin dia percaya, kan? Ini kata dia lah, ataupun taksiran yang saya fikir tentang hujahan. Tapi saya tengok dia lebih terbuka. Saya sudah sampai pada kesimpulan. Jika tak ada soalan, nanti saya akan habiskan. Jika ada boleh bagi. Kalau tak ada, saya akan habiskan. Saya nak habiskan kesimpulannya. Okey, simpulnya di sini, saya rasa dah 1 jam setengah. Okey, simpulnya di sini, okey, Bagini menolak agama itu datang satu paket dengan etika dan moral. Bagi ni agama itu tidak mesti dia datang dengan etika dan moral. Maknanya etika dan moral ni terpisah dengan agama, kata Bagini. Macam baru-baru ni pun saya dah timbulkan isu incest lah. Saya tak nampak. Berdasarkan saya baca ni, saya tak jumpa lah Bagini timbulkan isu incest ni. Tapi saya akan cari lagi, ataupun macam mana, saya email dia ke apa kan, adakah dia akan membalasnya isu incest lah. Tapi tak apa, ini satu orang yang menarik untuk dibaca ni. Tapi bagi ni agama itu tidak datang dengan etika dan moral, kata Bagini. Kerana ada pembunuhan, ada pelecehan, perang salib pun sebab agama. Macam mana nak kata ini agama tu datang dengan etika dan moral? Seterusnya macam mana pula dengan ada tuduhan yang mengatakan, orang kata apa, Hitler, Nazi, komunis di zaman Stalin membunuh orang. Mereka ni tak ada agama lah. Kalau Hitler itu ni kata Bagini banyak unsur Kristian jugalah. Tapi kalau macam Soviet, memang Bagini mengaku memang komunisme Uni Soviet etis. Tapi Bagini menolak. Kerana bagi Bagini dia tolak etis militan. Jadi Bagini ni dia bukan militant atheist. Dia kata agama ni palsu, tapi dia lebih pada berhujah. Dia bukan dia nak wipe out, hapuskan, ataupun menganggap agama ni root of evil macam Dawkins. Dia bukan militant atheist. Dan Bagini menolak atheist militant. Bagini lebih pro kepada sebuah negara sekular atau masyarakat sekular berbanding negara atheist. Jadi Bagini menolak negara atheist. Bagini dia tak nak lah negara etis lah. Bagini ni dia nak negara sekular. Orang boleh ada kepercayaan, orang etis ada, orang etis tak ditindas semua. Tapi bukan negara etis. Bagini tidak setuju dengan apa yang berlaku atau dibuat oleh Soviet. Itu kata Bagini lah. Maknanya dia tak setuju lah apa yang berlaku di Soviet. Saya ni pada bab Soviet, Stalin ni banyak juga lah. Saya tak adalah sepenuhnya setelan propaganda orang putih. Tapi apalah, Bagini kata gini, kita ni hujahannya, saya tak boleh lah nak twist pula. Ya, mungkin saya betul, mungkin saya salah, atau mungkin saya kurang tepat. Baik, itu inilah. Itu dia punya ni. Nak habis ada 10 orang pula. Okey, kalau ada apa-apa lagi soalan boleh ni. Kalau tak ada nanti saya nak habiskan. Okey. Okey. Jadi Bagini menolak. Bagini tidak setuju dengan apa yang berlaku atau dibuat oleh Soviet. Dan bagi Bagini, itulah padahnya bila sesuatu aliran itu terjebak dengan fundamentalism. Maknanya bukan setakat agama pun ada fundamentalism, tapi Bagini mengakui dalam atheism pun ada fundamentalism. Razif Haji Karim, Assalamualaikum Bali, Mu'alamat masuk. Okey, dia nak habis dah Razif. Tak apa, kita buka. Kalau ada soalan boleh, kalau tak saya akan habiskan. Kita buat tajuk, kita buat ni lain. Okey, kalau ada soalan boleh ni. Kalau tak ada, kita akan habiskan. Buat 1 jam setengah dah. Okey, jadi bukan setakat atheism ada bukan setakat agama ada fundamentalism, tapi
bagi ni dia mengakui atheist juga tidak terkecuali dari terjebak dengan fundamentalism. Jadi fundamentalism ini ada di mana-mana. Saya melihat dia banyak jugalah macam mengutuk Dawkins, tapi ada juga dipetik nama Dawkins untuk buku rujukan dia. Untuk buku yang patut baca, The Selfish Gene, The Blind Watchmaker. Ini pun saya akan baca juga nanti. Mungkin tahun ini akan banyak bincang buku etis juga untuk saya buat buku saya nanti. Okey. Tapi itulah dia, maknanya kita kata bagi saya adalah seorang etis yang wajar dibaca. Dia agak lembut sikit, persuasif, tak mesti setuju, tapi hujah-hujah dia menarik untuk dipertimbangkan. Okey. Saya ingat yang tu sahaja kot. Yang tu sahaja untuk pada malam ini. Kalau tidak ada persoalan, saya tangguh dulu ya. Jadi saya harap semua dapatlah manfaat dia, sedikit sebanyak. Ada berapa jenis atheism menurut begini Hazim Badrun? Dia tak ada lah sebut berapa jenis atheism ni. Dia tak ada sebut lah berapa jenis atheism. Tapi ada dia, maknanya dia tak adalah sebut dalam satu bab atheism apa semua, dia tak sebut lah. Tapi dia ada sebut tentang adalah atheist. Ada atheist, militant atheist dia sebut lah. Militant atheist ni yang sangat gencar nak menghapuskan agama. Itu atheist yang dia ni lah dia sebutkan. Yang soalan saudara Hazim Badrun ni, saya tak boleh lah nak buat spesifik muka surat apa yang dia cakap, sebab saya sepanjang pembacaan saya tak jumpa lah dia disebutkan berapa jenis atheism ni. Tapi yang dia disebut militant atheism, macam begini ni dia lebih kepada naturalis. Dia tak percaya, dia tak setuju orang kata atheism ini adalah anti agama, anti religious. Tapi dia, sebab anti bagi dia mengandungi hostile, mengandungi permusuhan. Jadi bagi ni menolak hostile ni. Bagi dia kita boleh saja tak setuju. Aku tak setuju dengan agama Islam, tapi tak setuju bukan maknanya aku anti kau. Anti mesti mengandungi hostile, mesti mengandungi permusuhan. Kalau aku tak setuju dengan kau, tak boleh kata aku anti. Macam mana Muslim tak setuju dengan Kristian, tak setuju dengan Hindu, tak setuju dengan Buddha, tak boleh kata Muslim tu anti Buddha, tak boleh kata Muslim tu anti Islam, tu anti Kristian. Tapi kalau dia ada hostile, baru boleh kata dia anti. Jadi saya ingat yang tu lah Hazim Badrun. Jadi kalau ada apa lagi tak? Saya bagi dulu dalam 1 minit. Kalau tak ada, saya habiskan. Saya harap semua inilah, maknanya hujah-hujah tadi saudara-saudari boleh menonton balik selepas ni. Kalau tak jelas cerita-cerita saya tadi, apa-apa terma-terma saya cakap tadi, boleh tonton balik. Jadi saya ingat yang tu saja kah. Baik, terima kasih kepada semua. Terima kasih. Kita jumpa lagi di sesi akan datang. Kalau tak ada orang lagi nak bentang, saya akan bentang lagi. Dan insyaAllah tahun ni akan banyak lah, mungkin tajuk buku pasal atheist atau agnostik dan lain-lain lah yang berkaitan lah, atau benda-benda yang saya boleh troka, saya akan cuba bentangkan. Terima kasih semua. Terima kasih kepada Syah Syafirul yang banyak komen pada malam ini. Kita jumpa lagi pada sesi yang akan datang. Assalamualaikum dan selamat malam. Terima kasih semua.